Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebut setiap umat ada fitnah dia. Dan fitnah yang paling besar untuk umatku adalah harta. Kerana jikalau manusia ini diberikan satu lembah emas, nescaya dia mahukan satu lagi lembah yang lain. Dan dalam hadis yang lain, ini yang Nabi SAW nak ingatkan kita. Seorang lelaki, dia datang berkata kepada Nabi, hartaku, hartaku, hartaku. Maka Nabi mengingatkan dia, wahai sahabat, bukankah hartamu itu apa pakaian yang telah engkau pakai yang telah lusuh? Bukankah makanan yang telah engkau makan? Tetapi harta engkau yang sebenar adalah apa jua harta yang telah engkau belanjakan untuk hari akhirat kamu. Tadi kita ingatkan, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, melakukan amal soleh. Dan apakah amal soleh yang akan berkekalan selepas kita mati, tuan-tuan dan puan-puan? Selain daripada doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga yang last, sedekah jariah. Ini saya tak nak bahas tentang ilmu sedekah jariah. Biar ustaz lain yang bahas. Tetapi dalam hidup saya, tak lamalah. 30 lebih tahun. Hidup sebagai muslim 14 tahun. Hidup sebagai pendakwah beberapa tahun. Tak lama. Tetapi saya nampak cukup banyak keajaiban daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Apa yang dalam Islam sebutkan. Sedekah itu tidak mengurangkan harta kamu. Saya bagi beberapa contoh bagaimana harta kita ini akan ditanya. Penggunaan harta itu juga akan ditanya. Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya tak nak bahas halal dan haram. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuma ada guna dan nilai dengan takwa kita. Jangan tunggu fatwa. Tak salah untuk ada hobi. Masya Allah. Tak salah. Ada hobi yang tak mahal, ada yang hobi sangat mahal. Jikalau kita ada hobi, dan saya pernah bahas ketika satu tazkirah Ramadan 2 tahun lepas. Dan selepas saya bagi tahu poin ini, selepas habis solat tarawih, ada seorang pakcik datang kepada saya, dia menangis. Saya fikir apa yang saya dah buat sehingga dia menangis. Lepas tu, dia cerita balik apa yang saya nak cerita ni. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, antara harta kita akan ditanya ialah bagaimana kita belanjakannya. Boleh tak kita bayangkan, kita ada hobi mengumpul lukisan mahal 10,000, 20,000, 100,000 yang eksklusif, yang unik. Sekali lagi, saya tak kata haram ikut kemampuan. Kita ada kapet, Masya Allah, daripada jauh. Masya Allah. Kita ada kereta sampai tak tahu nak naik kereta mana. Okey? Saya tak kata haram untuk ibu-ibu terlalu banyak beg, tak tahu nak pakai beg yang mana sehingga beg tu lusuh. Baju raya setiap tahun nak sedondon, tahun lepas punya sedondon pun baru pakai 2-3 kali, tahun ni beli yang baru untuk sedondon lagi. Okey? Kadang-kadang kita sedekah pada bulan Ramadan, atas nama sedekah itu sebenarnya kita membuang sampah. Sebab baju itu sudah tak muat, sebab badan pun sudah berkembang. Bagaimana syaitan dia mencantikkan kebatilan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata sedekah, tapi sebenarnya bukan sedekah. Sebab baju itu kita pakai pun dah tak muat. Seluar itu pun nak pakai pun dah tak muat. Tapi bila dia masih elok, kita tak bagi kat orang. Kita simpan sana kat sana saja. Dan saya nak tanya kita, nilai dengan takwa kita, nilai dengan hati kita. Boleh tak kita tidur lena jikalau kita ada kereta yang banyak, kita ada perhiasan rumah yang banyak, kita ada hobi-hobi yang mewah, tetapi dalam kawasan rumah kita ada seorang, ada sekeluarga yang dia nak fikir makannya macam mana pun tak tahu macam mana. Tetapi kita ada satu lukisan 100,000, kita ada sebiji kereta berpuluh-puluh ribu terletak di situ. Kita ada koleksi beg Prada, Gucci dan sebagainya yang mahal. Tapi letak kat situ saja, menanti hari nak dipakai ke majlis yang istimewa. Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan? Anda kata, confirm kita akan ditanya. Ditanya apa? Be ready. Bila Allah tanya, okey, Haji, ada kereta 10 biji, Masya Allah. Apa yang kamu dah guna dengan 10 biji? Yang kau nak pakai berapa biji? Sebiji. Okey, tak apa kau nak ada 9 biji? Apa kau nak buat dengan 9 biji tu? Apa kau dah buat dengan 9 biji? How often do you use it? Dia kata, not. Saya tak kata haram
saya nak minta kita buat persiapan jawab soalan tu. Kita kata, ya Allah, Alhamdulillah Allah bagi aku rezeki kan. Allah pun tahu kan. Jadi, saya pula suka kereta. Dulu waktu kecil, nak beli Tamiya tak dapat. Sekarang, belilah kereta yang betul. Yang real punya. Jadi koleksi. Tengok pun mata suka. Ya Allah, tengok pun hati saya tenang. Sekali Allah bagi surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28. Ingat Allah baru hati tenang. Ingat tengok kereta hati tenang. Itu baru sentap. Macam mana kita nak jawab depan Allah? Kita nak bagi tahu Allah, ya Allah, aku rasa seronoklah tengok kereta ni. What do you think? Adakah jawapan kita ini Allah akan terima? Saya tak mau kata Allah tak terima, tetapi put that in your mind before you make the next purchase. Put that in your mind. Sebelum nak beli lagi lukisan, tanya diri kita, kalau aku mati, lukisan ini bagi manfaat tak kepada aku? Tak. Barangkali orang tak tahu menilai, kita yang tahu menilai. Orang yang lain akan datang, dia akan buangnya, bakar je. Wahai kita beli berpuluh ribu. Yes. Seriously. Dan pakcik itu datang, saya cakap exactly the same thing. Pakcik itu datang, dia bukan menangis sikit-sikit tau, tuan-tuan dan puan-puan. Laki tu dalam 60 lebih tahun, dia menangis teresak-esak. Dia kata, pakcik terasa betul dengan apa yang brother cakap tadi. Apa yang dia ada tahu sehingga dia terasa. Dia kata, pakcik ada beli satu kasut. Aku ingat kasut tu beratus ribu lah kan. Dia kata, pakcik ada beli satu kasut. Koleksi khas. Pakcik beli RM2,000. RM2,000. Tapi pakcik tak pernah pakai kasut tu. Pakcik letak dalam tu je. Supaya pakcik nampak pakcik ada koleksi. Tapi bila tadi brother sebut macam tu, pakcik tak tahu macam mana pakcik nak jawab Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasut RM2,000 ni. Pakcik tak tahu. Bukan itu saja, Dik. Pakcik juga ada koleksi CD-CD yang unik, yang lama-lama punya, yang pakcik buat koleksi dia tak dengar dah. Apa pakcik nak buat dengan ni? Dan dia suka buat beli benda-benda macam tu. Macam tu. Saya kata, pakcik nilai dengan takwa, saya tak mau kata halal dan haram. Sebab saya bukan haram officer. Sebab saya bukan ustaz. Saya kata, pakcik nilai dengan takwa, jikalau harta ini masih ada nilai pakcik, dan pakcik rasa boleh jual balik sebab ada peminat koleksi kasut macam ni, jual, dan duit itu kalau dapat, belilah, buatlah sesuatu, infakkan kepada hak akhirat kita. Sebab apa yang kita ada hari ini bukan milik kita. Apa yang kita ada hari ini, Allah nak kita gunakan untuk hari akhirat kita. Jadi untuk ibu-ibu juga yang ada bag, yang ada baju kurung yang banyak, kita nak pakai pun tak banyak. Nanti bila kita mati pun kain kafan saja. So, be realistic. Tak, sekali lagi saya tegaskan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, there is nothing wrong. There is nothing wrong for you to have a hobby. Tak ada masalah. Tetapi nilai hobi kita dengan takwa. Boleh tak kita lepas takwa kita? Jangan dengan hawa nafsu kita. Kalau ikut hawa nafsu, setiap kali dapat bonus nak beli je. Tetapi ingat balik, ada jiran kita yang mungkin tak makan. Sedangkan kita sebagai penuntut ilmu kita tahu, Nabi SAW sebut, tidak beriman kamu jikalau kamu tidur dalam kekenyangan, tetapi jiran kamu tidur dalam kelaparan. Bayangkan juga kita sesama saudara sejemaah pula. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang hari ini tak hadir. Dia tak dapat hadir bukan dia tak nak hadir. Sebab dia ada perkara lain yang perlu diuruskan. Dia ada keperluan hidup yang perlu diuruskan. Sedangkan kita ada kemampuan untuk membantu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sedekah 1 biji kurma. 1 biji kurma. Sekarang ni, kurma paling mahal berapa ringgit 1 kilo? Penjual kurma 150. Ada tak 80 biji dalam tu? Ada. Okey, kalau kita ambil 160 lah. Ada 80 biji. Maksudnya 1 biji tu 2 ringgit. Dan kalau hadis tu diterjemahkan dalam currency kita, Nabi sedang bagi tahu kepada kita apa? Selamatkanlah diri kamu walaupun sedekah berapa ringgit? 2 ringgit. 2 ringgit saja. Saya boleh kata dengan selamat insya-Allah. Apa jua yang kita belanjakan di jalan Allah, Allah definitely akan ganti lebih baik. Saya nampak benda itu.